Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah berlari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah mendengarkan sebuah lagu yang mengisahkan tentang Aisyah dan Rasulullah, rasa-rasa saya ingin menyampaikan satu cerita tentang apa? Baiklah, saya akan menceritakan tentang kisah romantisnya dan romantiknya Rasulullah ini bersama Siti Aisyah. Sebelum saya meneruskan cerita saya, mari kita mengenali siapakah baginda, siapakah Rasulullah dan siapakah isterinya yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW, nama panjangnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dilahirkan di Mekah pada waktu subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun Gajah. Nama ayahandanya pula ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibundanya pula ialah Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Seterusnya, isteri Rasulullah yang saya ingin ceritakan ini, siapakah dia? Beliau ialah Siti Aisyah binti Abu Bakar. Mengapa saya ingin ceritakan Siti Aisyah dan juga Rasulullah ni? Ada banyak sebab. Dalam lagu tadi pun telah menceritakan bagaimana, sikitlah dalam lagu tadi menceritakan bagaimana romantiknya dan bagaimana manjanya Siti Aisyah ini bersama Rasulullah. Siti Aisyah merupakan isteri yang paling muda, iaitu dalam ramai-ramai kalangan isteri Rasulullah, Aisyah ini adalah isteri yang paling muda, iaitu Rasulullah mengawininya ketika berusia 18 tahun ataupun 19 tahun. Jadi, mari dengarkan. Saya akan menceritakan 5 ataupun 6 perkara yang berkait dengan romantiknya Rasulullah ini bersama Siti Aisyah. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah bagaimana Rasulullah ini sangat romantik dengan Siti Aisyah. Yang pertama tadi, persoalannya adalah, benarkah Rasulullah ni pernah main lari-lari dengan beliau? Ya, benar. Pernah diceritakan ketika dalam perjalanan bersama sahabat dan diikuti oleh Siti Aisyah, ketika mereka dalam perjalanan tu, dalam pertengahan tu Rasulullah memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain untuk jalan terlebih dahulu, dan tinggallah beliau baginda dengan Siti Aisyah. Ketika itu beliau memanggil Aisyah, "Ya Aisyah, marilah kita berlumba lari." Dari situlah menceritakan Rasulullah berlumba lari dengan Siti Aisyah. Itu Aisyah masih muda dan juga masih kurus, di mana ketika perlumbaan tersebut Aisyah memenangi perlumbaan tersebut. Jadi ketika beberapa hari ataupun selepas itu Rasulullah tidak mengajaknya untuk berlumba lari lagi. Dalam satu masa pula, Rasulullah ketika dalam perjalanan, Rasulullah teringat akan perbuatannya sebelum ini, iaitu berlumba lari dengan Siti Aisyah. Namun Aisyah telah lupa ketika itu dan badannya sudah berisi. Jadi ketika mereka berlumba lari kali kedua tu, Rasulullah pula yang menang. Dan Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, inilah balasan untuk larianku dulu. Maksudnya dekat sini Rasulullah bergurau senda dengan isterinya, iaitu Aisyah, iaitu membalas dendam tentang apa yang mereka pernah lakukan dulu, iaitu ketika lumba lari dahulu kan Aisyah yang menang. Lepas tu kali ni Rasulullah yang menang. Lepas tu sahabat yang terlihat kejadian tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau bergurau senda dengan kami?" Lepas tu Rasulullah pun menjawab, "Ya, aku pun bergurau senda kerana aku juga adalah seorang manusia." Yang kedua, apakah Rasulullah pernah minum di bekas bibir Aisyah? Mari saya ceritakan. Dalam satu hadis riwayat Aisyah, beliau mengatakan ketika Aisyah tu sedang haid dan mereka sedang makan bersama dalam satu piring dan juga satu cawan.
iaitu ketika mana Siti Aisyah ni menggunakan satu cawan. Lalu Nabi Muhammad mengambil cawan tersebut dan minum mengikut dan minum melalui gelas itu di mana tempat bibirnya, di mana bibir Siti Aisyah ni minum pada bekas tersebut. Selain itu, ada juga dalam riwayat Aisyah mengatakan ketika dia sedang makan daging dan ada lebihan daging itu, dia diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah gigit pada tempat yang sama, iaitu tempat di mana Aisyah gigit daging tersebut. Di sini kita dapat lihat betapa akrabnya, betapa sangat dekatnya Rasulullah ni bersama Siti Aisyah. Seronok bukan? Ketiga, kita akan menceritakan atau perkara romantis apa lagi yang Rasulullah pernah lakukan kepada Aisyah Ummul Mukminin. Baiklah, Rasulullah dengan Siti Aisyah ini pernah mandi bersama-sama dan diriwayatkan dalam satu hadis, dahulu aku mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. So dekat sini dia menceritakan tentang Rasulullah ni dengan Siti Aisyah, betapa dia sangat rapat dan sangat paling romantiknya diorang ni. Diorang ni pernah mandi sekali. Baiklah, seterusnya Rasulullah ini pernah memanggil Aisyah dengan nama yang khusus ataupun nama yang sangat kita suka, ataupun nama panggilan sayang lah, panggilan yang manja untuk isterinya iaitu Aisyah. Di mana Rasulullah ini pernah memanggil Aisyah ya Humairah, iaitu yang si pipi merah, kerana Aisyah ni seorang yang dikatakan pipinya merah. Bila dia senyum ataupun tertawa, rona pada wajah dia tu akan menunjukkan merah. Sebab itulah Rasulullah memanggilnya ya Humairah, yang si pipi merah. Selain itu, Rasulullah juga pernah memanggilnya dengan nama Aish. Maksud Aish ni adalah kehidupan. Jadi pada satu ketika itu, pernah Rasulullah menggunakan perkataan Aish kepada Siti Aisyah. Lalu Aisyah pun berasa sangat gembira. Kerana apa? Sebab maksud Aish tu adalah kehidupan. Maksudnya kehidupan Nabi tu dipenuhi dengan Siti Aisyah. Dalam sisi lain pula, Rasulullah pernah membaca Al-Quran di pangkuan Siti Aisyah, di mana ketika itu Aisyah masih sedang haid. Dekat sini Rasulullah ni sangatlah akrab dan juga sangat cintanya kepada Aisyah ni sangat romantik. Membaca Al-Quran pun beliau masih duduk di pangkuan ataupun meletakkan kepalanya di pangkuan Siti Aisyah. Selain itu, ada juga yang mengatakan Siti Aisyah ni pernah menyisir rambut Rasulullah ketika dia sedang haid. Siti Aisyah ni suka sangat menyisir rambut Rasulullah disebabkan dia sangat suka rapikan rambut Rasulullah. Rasulullah pun sangat bertambah sayang kepada isterinya iaitu Aisyah. Siti Aisyah ni bersama Rasulullah dikatakan adalah satu cinta yang sangat sejati. Dan pernah dikatakan bukan hanya mereka saat hidup, namun setelah setelah Nabi wafat pun Aisyah tak pernah mengahwini orang lain. Betapa dia sangat mencintai Rasulullah. Alhamdulillah, telah tamat sudah cerita kita pada hari ini. Apakah ibrah yang kita dapat melalui cerita ini? Yang pertama, bagi suami adalah kita hendaklah menggunakan kata-kata yang baik atau menunjukkan perilaku yang baik. Hal ini akan menimbulkan rasa sayang antara satu sama lain. Seterusnya, bagi isteri pula adalah kita patut menenangkan suami ataupun menggembirakan hati suami. Maksudnya di sini janganlah buatkan suami rasa marah dengan kita ataupun buat perkara yang suami tak suka macam tu. Akhir sekali, untuk pasangan suami isteri hendaklah melakukan sesuatu perkara itu bersama-sama. Maksudnya seperti yang Rasulullah dan Siti Aisyah lakukan, iaitu makan bersama-sama, mandi bersama-sama. Perkara ini akan mengeratkan lagi hubungan dan akan mengelakkan jurang dalam rumah tangga. Sebelum saya menutup video kali ini, izinkan saya memberikan serangkap pantun.
Insan terbaik Muhammad namanya, menjadi tauladan kepada kita. Kisah romantis bersama isterinya, cinta yang tulus tidak terkata. Baiklah, di sini tamatlah sudah kisah romantiknya Rasulullah bersama Siti Aisyah. Semoga video ini bermanfaat kepada semua dan juga pada yang akan datang ataupun yang akan melangkah ke alam perkahwinan ataupun masih lagi mencari-cari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episod ataupun di video yang akan datang. Ma'assalamah.